Saya baru je khatam kitab Penawar Bagi Hati. Saya pun kadang-kadang terharu bila orang tulis panjang-panjang. Kita, apa yang kita cakap, orang lain dapat manfaat. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak manfaat. Biarlah kata aku menjadi lilin yang membakar diri, tapi yang cerahnya orang lain. Alhamdulillah, satu nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kita rasa sumbangan yang kita beri tak seberapa ini ada manfaatnya. Jadi harapnya tuan-tuan dan puan-puan juga dapat manfaat daripada kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah saya sedang usahakan kitab ini akan diterbit dengan cara yang lebih moden lah. Kitab tu payah nak baca. Kalau baca begini je, mungkin orang Melayu pun tak faham. Jadi kita cuba permudahkan bahasa dia, dan saya akan letakkan hadis-hadis yang berkaitan. Kalau dalam kitab tu hadis tak sahih, mungkin kita tukar kepada hadis yang lebih sahih. InsyaAllah kita akan wacanakan kitab itu secara berterusan. InsyaAllah. Pembaca Al-Quran juga adalah merasakan bahawa dirinya adalah sasaran kepada ayat dan janji buruk dalam Al-Quran. Ini jangan duduk baca asbabun nuzul. Ada orang baca, dia kata, apa baca ayat ni? Ayat ni turun kepada Yahudi. Dah. Kita tidak Yahudi, tak kenal dengan kita. Habis boleh buat lah. Jangan buat. Ulama telah menggariskan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrahnya lafaz yang turun tu, bukan sebab yang berlaku. Sebab itu nak memahami konten, nak memahami isi kandungan tu boleh. Tapi nak ambil pukul, ni bukan kita Yahudi. Habis mana hak kita? Ayat Quran tak turun ke orang Melayu, dia turun ke Arab Quraisy dulu. Nah, jadi lepas lakar kita kalau macam ni. Jadi kita nak, bila ayat Quran tentang azab, ayat Quran tentang apa saja, biarlah kita rasa sasarannya aku. Letak situ. Kisah-kisah yang dibaca bukan sekadar untuk menghiburkan tanpa faedah, tetapi untuk mengambil pengajaran. Ini baca cerita dalam Quran, seronoklah saya baca cerita kisah Quran, tapi pengajarannya tak masuk, tidak menepati kehendaknya sebenar, ataupun tuan tersalah beli. Saya nak sangat, kalau beli buku cerita-cerita Al-Quran, tanya baliklah ustaz-ustaz yang kita percaya. Ustaz, buku ni macam mana? Lebih-lebih lagi yang terlibat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah-kisah lain. Satu buku yang saya nak suruh tuan-tuan beli, tulis. Ni tak kata wajib lagi lah, tapi sunat muakkad tu biar ada satu rumah ada buku ni. Tajuk dia Israiliyat di dalam tafsir Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Syahbah, ulama Azhar, telah diterjemahkan ke bahasa Malaysia oleh JAKIM. Autoriti kitab ni, sebab JAKIM yang terjemahkan. Tebal macam ni. Beli. Bulan depan kita nak tanya, beli ke tak lagi? Itu ustaz boleh sediakan buku ni. Ambil dengan JAKIM banyak-banyak, nanti kita sediakan, insya-Allah. Buku ni kena baca kerana terdapat di sana cerita-cerita yang memang Israiliyat dan memang cerita palsu. Kita nak bawa cerita kali-kali. Cerita ni berat cerita. Kadang-kadang memberi impak, kesan yang besar kerana dia menjatuhkan image Nabi Yusuf khasnya. Nasib baik masa tu tak ada lagi pertabalan tokoh-tokoh ni. Kalau tidak, Nabi Yusuf kena tokoh dah. Berat. Malu kita baca dalam kitab-kitab ni. Jadi cerita Israiliyat dalam tafsir Al-Quran ini oleh Tulis Muhammad Abu Syahbah ni menarik. Kerana dia di depan tu dia cerita tentang metodologi pengajian tafsir dengan Quran, tafsir dengan hadis, tafsir dengan panai, itu cantiklah. Cuma kalau tak nak baca yang tu pun saya maafkan. Yang kita nak je baca cerita-cerita palsu, hadis-hadis palsu yang ada, yang dibawa dalam kitab-kitab tafsir. Orang percaya. Macam mana tak percaya? Satu contoh. Kalau dia kencing, saya bawa cerita palsu pula dah. Tenggelam kampung kita ni. Hak punya besar dia tu. Lebih pada lori Syabas lagi. Kalau Kelantan, lori air Kelantan yang Simbo tu tak. Dia kencing, dia boleh tenggelam kampung kita. Nama. Saya dengar ustaz ceramah. Besar. Saya kata astagfirullah, tidur ceramah pula cerita. Saya bawa ni nak cerita palsu ni, bukan nak bawa cerita dia. Contoh yang ada dalam kitab Israiliyat dalam tafsir. Biasa ceritanya kalau kita buat cerita pelik, orang nak beli selalu kita tu. Dia kata ni cerita yang ustaz bawa ni. Habis cerita. Beli. Kisah-kisah yang dibaca bukan sekadar untuk menghiburkan tanpa faedah, tetapi untuk mengambil pengajaran. Cuma saya nak sebut di sini, kisah itu perlu kepada penelitian. Banyak cerita-cerita yang masuk dalam Quran ni. Orang percaya sebab dia kata apa? Dia kata ini dalam tafsir. Takkah ulama tafsir nak tipu kita? Itu berat tu. Salah sebuah kajian yang dibuat, pelajar-pelajar ni banyak datang ke pondok saya. Dia cari
dia nak tengok metod pengajian tafsir di sini. Saya kata tafsir di sini, apa yang saya belajar, sebuah tafsir namanya Tafsir Al-Baydawi. Tafsir Baydawi ni di antara tafsir yang diajar di surau-surau di masjid-masjid tempat kita. Dalam tafsir, setiap surah dia akan letakkan kelebihan. Baca surah ni dapat ni, baca surah ni dapat ni. Jadi waktu saya belajar dulu, guru saya dan juga bapa, dia belajar di Mekah dengan datuk saya Syekh Daud Kelantan. Dia satu-satu hadis ni dia sebut belaka. Kelebihan surah ni dibaca gini, kelebihannya sekian, dia tanda di situ hadis ini la aslalahu, tidak ada asal dalam kitab hadis. Jadi kita tahu. Yang jadi penterjemah ni bila ambil kitab ni, dia tak jadi tahu kepada kita la aslalahu ke maudhu' ke palsu, tak boleh tahu. Yang menyebabkan hadis ni sedemikian. Ustaz pun semangatlah sebab dalam kitab tafsir. Tapi kita tak teliti pun benda cerita-cerita ni. Allah sayang malanglah. Dahlah orang nak beramal dengan kitab-kitab ni kurang dah. Dapat pula sumber maklumat daripada sumber yang tidak benar, yang menyebabkan mereka lagi bertambah kecelaruan dalam hidup dia. Oleh itu, adalah dia memberikan perhatian kepada semua perkara tersebut. Ketika itu dia akan membaca seperti bacaan seorang hamba yang dijanjikan pembebasan oleh tuannya dengan syarat-syarat tertentu. Hendaklah dia memerhatikan kandungan Al-Quran dan beramal dengannya. Jadi kita baca, kita amal. Seorang yang masih melakukan maksiat, Allah Akbar. Buku lagi kita ni nak. Seorang yang masih melakukan maksiat, walaupun setelah membaca Al-Quran berulang kali, adalah seumpama seorang yang berkali-kali membaca surat diraja, tetapi enggan membantu kerajaannya dan mengingkari segala perintah yang terkandung dalam surat tersebut, maka tentulah dia akan kena tindakan. Dengan itu dia hanya seorang yang membaca tetapi derhaka kepada perintah. Kena tak kena kita ni? Kena. Jadi kita cubalah ambil satu persatu. Apa yang kita baca tu kita cuba laksanakan. Nak kompayakun, nak ubah manusia sekaligus memang tak dapatlah kan. Tak ada dalam dunia ni kompayakun selain daripada Allah saja yang ada hak kompayakun. Orang lain tak boleh. Jadi kita cuba buat setakat mana yang kita mampu, setakat mana yang kita boleh, kita cuba. Jangan putus semangat dan jangan putus asa. Sekiranya dia melanggar perintah dalam keadaan tidak membaca arahan sebagaimana dalam surat tersebut, tentunya dia lebih jauh dari sikap mempersenda dan lebih terhindar dari mendapat kecaman dan kemukaan. Itu bandingan-bandingan yang sangat jauh lah. Pembaca juga seharusnya tidak merasakan dirinya mempunyai keupayaan dan kehebatan serta berpuas hati dan memuji diri sendiri dengan kebaikan yang dilakukan. Sesiapa yang melihat dirinya masih dalam kekurangan dan kecuaian, dia akan menjadi sebab yang mendorongnya menghampirkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita rasa kita ni tidak kuat dan kita rasa kita bersalah dengan Allah, ketika itu kita baca dalam keadaan kita sedih. Hari ini kita sendiri yang boleh buat penilaian, apa kebacaan kita ini memberi kesan dalam hidup kita atau tidak. Terasa atau tak terasa bila kita baca Quran, rasa sedih. Jangan baca waktu mak mati, itu memang sedih punya. Kenapa sedih ni baca Quran? Tak, dia sedih mak dia mati, anak dia mati dah. Jadi kita nak kita baca Quran dalam kita sihat walafiat, tetapi kesannya ada di situ. Jadi kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya. Saya pun kalau boleh nak cepat-cepat habis kitab ni, sebab banyak lagi ni, panjang lagi. Kebanyak sangat soalan. Tak banyak kan? Kita pergi sikit lagi. Bab yang ke-7, zikir, doa dan lain-lainnya. Kitabul Azkari wad Da'awat wa ghairiha. Zikir, doa dan lain-lain. Kita ambil mukaddimah tentang zikir dan doa, kemudian kita tangguhkan. Ibadat yang paling afdal yang ditunaikan melalui lidah, melalui lisan selepas daripada baca Quran ialah zikir dan doa yang tulus ikhlas, memohon segala hajatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dah. Darjat yang pertama zikir lidah, apa dia? Al-Quran. Darjat yang kedua zikir dan doa. Kemudian barulah dimari perkara yang lain yang berkaitan seperti amar ma'ruf, nahi munkar dan lain-lain lagi.
kelebihan zikir. Dalil-dalil yang menunjukkan kelebihan zikir ialah yang pertama firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku mengingati kamu dengan kebaikan. Tuhan janji, uzkuruni, ingat aku ingat kamu. Itu dia panggil cinta berbalas. Ingat Tuhan, ingat. Yang kedua, itu surah Al-Baqarah 152. Firman Allah Ta'ala yang kedua, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Ya boleh. Tengok nombor 1 di bawah. Setengah golongan menjadikan ayat ini dalil keharusan menari ketika zikir. Semangat sungguh ni menari ni. Bila saya cek tengok menari dalam zikir ni ada sungguh. Kuat menari. Sampai tak khabar ingat dia. Allahu Akbar. Ini adalah pendapat yang sangat jauh menyimpang. Tengok dalam kitab Zadul Masir, Ibnu Jauzi kata orang ni sangat jauh jaraknya daripada kebenaran. Bukan. Jadi zikir berdiri, bukan maksudnya berdiri menari. Berdiri waktu kita berjalan, kita duduk berdiri, duduk di pejabat berdiri. Kita ni kebetulannya jaga, kerja dia berdiri 24 jam. Dia berzikir lah ketika tu. Kerja kita duduk atas kerusi, duduk tunggu meja, saudara. Zikir waktu tu. Kerja kita letih belak, duduk di rumah baring, boleh zikir. Zikir kitanya, kita dah bagi dah. Apa kita kata? Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh tak buat? Zikir sudah ada, format nak zikir sudah ada. Cantik, bergabung sungguh ni. Kemas. Jadi ayat Quran ni kata dalam surah Al-Imran ayat 190, ayat yang ketiga firman Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang laki-laki yang menyebut nama Allah banyak, serta orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak. Banyak-banyak. Ayat Al-Ahzab 35. Ayat ini saya selalu cerita kepada muslimin dan muslimat. Ini di antara ayat yang Allah sebut perbezaan laki-laki dengan perempuan. Biasa kalau suruh salat, dia tak kata aqimunas salat wa aqimat. Tak? Perempuan yang mendirikan salat, tak. Dia sebut. Tapi bila sebut zikir, waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, dalam ayat ni panjanglah dia sebut semua as-saimin was-saimat. Tapi dia naknya dalam perkara-perkara ibadat yang khususiah seperti ini, maka ada beza laki-laki dengan perempuan kerana dua-duanya mampu buat. Orang perempuan boleh zikir? Boleh. Tapi dalam ayat jihad dia tak suruh perempuan pergi jihad. Dia suruh zikir. Ini keindahan Islam dalam memberi peluang kepada kita sebanyak-banyak mungkin untuk menghampirkan diri kepada Allah. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah berfirman. Ini dia panggil hadis kursi. Firman Allah Ta'ala macam ni, hadis kursi, ana ma'a abdi ma zakarani. Ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hamba-Ku selama dia mengingatiku. Selama kita duduk zikir sebut nama Allah dan kedua bibirnya bergerak menyebut nama-Ku. Jadi ini kita kena faham betul-betul. Allah bersama di sini bukan mana duduk dekat dengan kita. Kalau Tuhan duduk sekali dengan kita, itu dia panggil golongan al-hulul wal ittihad. Puak-puak hululiyah ni, dia kata Tuhan duduk dalam diri dia. Tak ada dalam diri aku, dalam poket aku ni kecuali Allah. Tuhan masuk dalam diri dia. Ini dia panggil kumpulan hulul. Hulul, kumpulan yang sesat, dan ittihad, Tuhan bersama dengan dia dalam fizikal dia. Yang kita katanya ma'iyatullah di sini, Allah Ta'ala bersama dengan kita dalam pertolongannya, dalam perhatian, dalam apa-apa yang kita nak faham. Yang keempat, jadi Tuhan janji kepada kita, aku bersama dengan hamba aku ni memberi pertolongan, memberi inayah, memberi bimbingan selama dia sebut pada aku. Yang kelima, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa zakarahumullahu fi man indahu. Di hadis ni panjang. Apabila satu kaum duduk berzikir kepada Allah, para malaikat akan melingkungi mereka.
Jadi tanda ayat ni, hadis ni dia tak sebut di mana. Dalam hadis Muslim yang lain, Nabi sebut majtama'a qaumun fi baitin billah, duduk di rumah Allah. Jadi waktu kita bahas tentang hadis ni, saya rasa itu zikir itu di rumah Allah khusus, yang ini dia tak sebut. Boleh jadi kita duduk rumah kita dengan keluarga kita sebut, boleh. Datang dalam dewan kita ni, kita zikir. Apa yang kita dapat? Para malaikat akan melingkungi mereka. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, malaikat akan duduk sekali dengan kita. Ada tak ada malaikat sekarang ni? Ada. Nampak tak nampak? Sebab apa tak nampak? Sebab malaikat ni termasuk dalam al-imanu bil ghaib. Benda tak nampak. Kalau malaikat nampak, pelik, susah kita. Saya ingat tuan-tuan tak pelajar pun duk tengok dia. Lawa malaikat ni. Cantik. Laki-laki tak, perempuan budak. Malaikat. Jadi tak cara mengaji dah. Kalau malaikat mari dengan rupa yang menakutkan pula, tak boleh mengaji kot, takut tengok malaikat mari. Kan tak takut kita tu. Allah Maha berkuasa, dia beri kepada kita keimanan, percaya ada tapi tak nampak. Yang kedua, dan mereka dilimpahi dengan rahmat. Majlis zikir, majlis ilmu ini ada rahmat. Kerana itulah penceramah selalu sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam majlis ilmu, jangan pergi ke pasar malam, tuan-tuan dirahmati Allah, tak kena tempat tu. Yang ketiga, diturunkan ketenangan ke atas mereka. Ini kelebihan yang ketiga, Allah beri ketenangan. Siapa nak tenang, pergi majlis zikir banyak, majlis ilmu, majlis baca Quran, duduk situ. Ini orang kita ni tak jumpa hadis ni, tak jumpa hadis ni. Pasal tu dia beli mikrofon balik rumah dia. Nah, waktu tak tenang sikit dia menyanyi seorang-seorang. Krok-krok. Apa orang panggil tu? Pandai belaka tu. Kau memang malam-malam duduk berzikir dah macam. Orang putih dia buat macam ni, kalau tak tenang juga dia minum arak, mabuk situ, selesai masalah. Kita nak gimana? Kita ada majlis zikir kita. Yang keempat, Allah menyebut-nyebut tentang mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Tuhan sebut nama seorang-seorang hari ni. Orang ni nama dalam majlis ilmu, nama. Kalau nak suruh nama kita ni banyak kali disebut oleh Allah. Pagi kuliah duha pun ada, kuliah tengah hari pun ada, kuliah malam pun ada. Hari-hari kita dapat nama kita disebut. Terdapat banyak hadis yang mengenainya dalam bab kelebihan-kelebihan amalan. Jadi syekh kita ni sebut satu pun cukup lah. Hadis yang ke-6, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi zikrillah illa tafarraqu ala misli jifati himar wa kana zalikal majlisu hasratan alaihim yaumal qiyamah." Apabila suatu kaum itu duduk dalam satu majlis, lalu berpisah dalam keadaan tidak berzikir, mengingati Allah, tak ada, majlis lara dia panggil. Ketika berada dalam majlis tersebut, maka perpisahan mereka itu seumpama berpisah daripada bangkai keledai. Kita buat majlis suka-suka ni, macam orang itu duduk likuk keledai mati kat situ. Buat apa benda dah? Nak makan pun tak boleh, keledai. Dongki ni, keledai ni. Majlis seumpama itu akan membawa penyesalan kepada mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Saya duduk perhati tengok, bila sebut benda-benda bodoh, mesti dia banding dengan dongki. Pasal apa? Tapi orang putih, bila dia buat kartun, dongki yang banyak dia buat, menyebabkan anak kita minat dengan dongki. Beli juga ni patung-patung dongki simpan kat rumah. Dia nak suruh kita ni jadi bodoh macam dongki. Dongki ni, hemar ni, di antara binatang yang tak boleh makan. Sebab apa? Sebab sifat dia bodoh. Bodoh dongki ni. Kalau orang banyak makan dongki, bodoh sama dengan dia juga. Macam juga makan babi. Sebab apa babi tak boleh makan? Tengok dalam kitab kita tu, keindahan Islam tu, kerana babi ni binatang yang tidak ada sifat malu, tak ada sifat cemburu, tak ada. Orang yang makan benda ni, hilang sifat cemburu dia, dia boleh tukar bini dia jadi bini orang jadi bini dia. Ini yang berlaku hari ni. Ini bahaya. Baik, jadi banyak sekali dalam macam apa ni, dalam surah Jumaah. Orang yang pikul kita tak tahu apa dalam tu, kama salil himar yahmil asfara, seperti dongki yang duk pikul barang-barang. Kita tak tahu apa dalam tu. Pasal itulah saya kalau pergi pesta buku, saya bimbang tengok banyak beli buku, 4 kedok ni. Kalau orang tanya, tak tahu. Ni kadang-kadang saya pergi rumah, awak tahu cerita ni? Tak tahu. Ni dalam buku awak ni ada.
Kemudian saya beli je ustaz, simpan. Kata lebih kurang lah. Saya tak habiskan ayat tu cakap tu. Dia kata lebih kurang apa ustaz? Tak lah. Lebih kurang ada. Jadi jangan jadi macam ni lah, kita tak. Buku-buku yang balik, saya pengalaman saya suka beli buku. Waktu saya belajar di universiti dulu, kalau ada pesta buku di universiti, memang banyak ribu saya akan habiskan duit. Sekali saya hantar balik ke Malaysia ni dengan kargo, dengan apa ni, kontainer ni, 10 kotak. 10 kotak rokok, kotak Marlboro tu. Kotak kita guna tapi isi tak guna. Saya cakap kita buat dia ni macam penyu dengan ibunya lah. Telurnya kita ambil, penyu campak ke laut kan. Cerita penyu dengar kan. Ada orang dia SMS kat saya. Dia kata, ustaz, saya ambil maklumat dalam blog ustaz, tapi saya tak nak tulis di mana-mana, daripada mana. Dia takut dengan saya ke macam mana ke? Dia takut apa benda takut. Tapi dia nak ambil maklumat. Saya jawab dia, terima kasih kerana ambil maklumat, tapi janganlah Tuhan jadikan saya ni seperti penyu dengan telurnya. Dia pun tak faham telurnya. Dia kata, apa benda ustaz telurnya? Saya kata, telur dimakan, ibunya dicampak ke laut. Oh, dia jawab balik, tak apalah, saya akan letakkan sumbernya daripada web Abu Anas Madani. Nak tu yang tu pun takut apa benda, nak ambil orang sangat dah. Alah, cerita penyu dengan telur pula kita ni. Baiklah, berpindah kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-7, yang ke-8. Apabila suatu kaum duduk dalam satu majlis yang tidak mengingati Allah dan tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyesal pada hari kiamat. Ini jelaslah. Habislah kita tentang kelebihan zikir, kita berpindah kepada kelebihan doa. Antara dalil-dalil yang menyatakan kelebihan doa ialah, doa ni kena banyak. Apa kelebihan dia? Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang paling mulia di sisi Allah selain daripada berdoa. Jadi kita kena doa, banyak berdoa. Berdoa tak doa kita? Alhamdulillah, rajin doa kan. Sabda lagi, asyraful ibadati ad-du'a. Asyraful ibadati ad-du'a, iaitulah semulia-mulia ibadat ialah berdoa. Hadis yang pertama tadi riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Hadis yang kedua, asyraful ibadati, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Yang ketiga, man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, dia akan murka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu perbezaan di antara kita dengan Allah. Allah kalau kita tak minta, dia murka. Manusia kalau kita minta, apa jadi? Dia marah. Orang ni kalau minta marah lalu. Allah tak minta, Allah marah. Jangan tunjuk sombong. Saya tak payah minta dengan Tuhan dah. Projek yang masuk juta-juta. Agah punya orang dah. Tanya dia bengkerak baru cari ustaz. Hadis yang lain pula menyebut, jadi hadis yang ini, mintalah kepada Allah daripada kurniaannya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla suka diminta jika diminta sesuatu darinya. Hadis yang ketiga ini dhaif dari segi sanadnya. Yang terakhir perbincangan kita iaitulah tentang adab-adab berdoa. Bila nak berdoa, apa adabnya? Di antara adab yang berdoa ialah, yang pertama, mencari waktu yang mulia, seperti hari Arafah. Nak pergi haji, saya bagi tahu dah dalam kelebihan haji dulu kan. Kita nak pergi haji ni siap dah senarai, file siap. Waktu nak berdoanya yang paling kuatnya iaitulah ketika waktu wukuf, Zuhur sampai Maghrib. 330 minit anggaran. Jadi kita bagilah minit yang pertama, setengah jam yang pertama doa untuk kita, setengah jam yang kedua doa untuk suami atau untuk isteri, yang ketiga untuk anak ni. Kemudian bagi masa 330 minit, biar habis masa itu dalam keadaan kita berdoa kepada Allah. Cantik tak cantik? Motivasi ni insya-Allah berjaya. Setakat yang lepas-lepas tu ramai sahabat kata, alhamdulillah, dengan pembahagian waktu ini tak terbuang masa, gitu saja. Ramadan dalam bulan, dan dari bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan kita kena buat. Bulan Ramadan tu bulan mustajab doa, kerana orang berdoa ni ketika dia berpuasa, ada yang mengatakan hina yaftur, ketika dia buka puasa.
Dekat nak buka puasa tu waktu mustajab doa. Kita waktu tu sibuk duk cari menu lah. Menu ni tak habis lagi, tak cukup lagi. Orang nak puasa nak apa ni, lari dia punya tajuk. Bulan puasa bulan berpesta makan. Dan dalam seminggu, hari Jumaat dalam seminggu. Jadi pada hari Jumaat kita ada 2 waktu yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, waktu imam duduk mimbar sampai sudah salat. Waktu imam naik mimbar sampai sudah salat. Jadi ulama duk cari kat mana nak doa di sini. Waktu ni bila imam berkhutbah, kita kena dengar, tak boleh lawan dia. Jadi mereka mengatakan peluang yang adanya iaitulah ketika imam duduk antara 2 khutbah. Pasal itulah nasihat saya kepada Bilal yang ada ni, kalau tuan-tuan ni AJK Masjid, suruh minta tolong Bilal berdoa untuk dirinya sahaja di antara 2 khutbah. Tak payahlah ambil mikrofon, baca selawat ke, suruh orang berdoa pada waktu itu. Kerana dia mengganggu orang nak berdoa. Waktu tu je waktu peluang dia berdoa, tiba-tiba pakcik Bilal kita ni buat pasal pula di situ. Nasihat dia, saya nasihat sungguh. Kacau, mengganggu orang nak doa ketika itu. Dia Bilal pun doa sendiri lah kata, Pak Bilal anak kan nak periksa, sebutlah anak nak periksa. Apa yang dia suruh orang panjang-panjang. Waktu tu waktu mustajab yang waktunya sangat pendek. Nabi kita antara waktu bawah sekadar baca surah Al-Ikhlas, baca surah Qul Huwallahu Ahad, sekejap je dulu, kemudian naik. Jadi kita berfokus. Dekat imam nak duduk je, ready. Apa yang nak kata? Selawat, alhamdulillah selawat terus minta. InsyaAllah. Waktu mana lagi? Satu lagi waktu yang mustajab, hari Jumaat juga, selepas di akhir hari Jumaat, sebelum maghrib. Jadi hari Jumaat petang, kalau kita balik ke rumah awal, siap mandi-mandi, siap dah belum maghrib setengah jam tu, duduk baca doa di situ. Di antara buku doa yang cantik lah untuk kita buat doa umum lah, iaitulah buku doa yang ditulis oleh Dr. Said Qahtani tu, doa-doa yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Itu cantik. Tapi kena tambah lah. Bila sampai dalam bab ini, kita tambah lagi apa yang belum dia kata dalam. Sebab doa tu umum. Satu lagi buku doa yang saya suka juga, iaitulah buku yang kita beri kepada jemaah haji. Jadi di Arab Saudi tu, di akhir bab tu, doa-doa yang panjang. Kita ambil buku tu, jadikan buku doa kita. Kalau boleh lepas salat asar, setengah jam ke 20 minit nak maghrib tu, baca ya buku tu dengan tambahan yang kita nak lah. Sebab dia tak tulis itu apa yang kita nak minta. Dia tak tahu pun kita ada projek kan. Dia tak tahu pula anak kita nak exam. Jadi kita tambah sendirilah. Yang ketiga, yang serunya, antara waktunya juga ialah ketika antara azan dan iqamah. Lepas azan, kita sembahyang sunat qabliyah tu, di situ kita berdoa. Doa terus. Selepas sembahyang kita doa. Ada juga selepas sembahyang ini ada 2 pandangan. Sama ada aqibas salah, mana lepas kita bagi salam, ataupun di akhir salat sebelum salam. Lepas kita tahiyat tu, lepas kita salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum bagi salam doa kat situ. Kalau ada permintaan apa-apa, letak kat dinding siap-siap, baca situ. Baca Arab tapi. Jadi kalau ada projek nak minta tu, nak sebut bahasa Arab dalam salat payah, pergi minta ustaz tolong tulis dengan baris-barisnya sekali, letak situ baca di akhir salat. Boleh. Kalau nak baca dalam sujud tak nampak dah. Waktu kita ambil akhir salat. Saya ajar yang mudah-mudah ya. Nak suruh mampu buat. Ini projek kita. Ustaz, projek kita ni ibadat yang mampu dibuat. Oh, tak payah macam ni, suruh upah ustaz lah. Ustaz nak upah dia cek juga berapa dia punya ratus nak bagi. Kalau tinggi, saya kalau projek juta-juta, 1% pun saya terima dah. Projek juta, 1% kata ribu dah dapat kan. Tak apa, belanja sikit doanya kan. Kita tak petikai lah nak panggil. Tapi naknya kalau boleh, kita sendiri yang berdoa untuk kita. Nak tawasul dengan orang-orang saleh tu boleh lah, suruh dia doa. Tapi setakat saat ni lah, dia pun tengok jugalah berapa banyak yang kita bagi kan. Lagi tinggi darjat, lagi lama dia punya makam tu. Ketika hujan turun, mula-mula hujan turun, doa terus gitu. Kita duk sibuk nak angkat kain dah, tak doa je kita. Doa sekejap. Allahumma fili wali walidayya sambil angkat kain. Dia naknya kalau boleh, kalau kita pakai piah ni, biar kena air sikit. Tu. Kalau orang muslimat jangan dia buka tudung pula. Dia tu ustaz suruh buka. Buka pula tengah-tengah pasar. Jangan punah majlis aku.
Ketika berperang pada jalan Allah, tengah duduk jihad tu kita baca. Ketika mengkhatamkan Al-Quran, tadi cerita Anas tadi kan, Anas kumpul anak-anak dia bila baca Quran. Tak usah panggil orang ramai lah. Nanti pula elan ke masjid, jemput rumah saya ya, lepas asar ni saya nak khatam Quran. Tu jadi riak dah pula tu kan. Tulis dalam Facebook, hari ni dah khatam Quran. Apa tak payahlah cerita. Itu dia panggil alat riak zaman moden. Apa khatam Quran tulis? Malaikat dah tulis, jangan bimbang tuan-tuan. Saya dah, Allah Ta'ala dah lantik tugas malaikat ni, kiraman katibin, dia tulis belakang. Jangan bimbang. Ketika sujud, dalam solat kita sujud, kita baca ketika tu. Ketika berbuka puasa, dan ketika hati khusyuk atau merasa takut, pada waktu itu lebih dekat. Kerana bila kita tengah khusyuk, kita takut, kita doa pun air mata dia mudah nak keluar. Hakikatnya, kemuliaan waktu adalah bergantung kepada kemuliaan keadaan itu sendiri. Contohnya, waktu sahur dimuliakan kerana ketika itu hati masih bersih dan kosong, tak mikir panjang. Begitu juga waktu sujud, ia adalah keadaan yang menggambarkan kehinaan kita kepada Allah. Demikian juga dalam salat yang lain, kerana waktu salat itu waktu kita berinteraksi terus dengan Allah. Yang kedua, berdoa dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Cari kiblat, doa. Mengangkat kedua tangannya, angkat dua tangan, dan menyapu ke muka serta merendahkan suaranya. Jadi menyapu ke muka ni ada nota kaki di bawah tu. Perbuatan tersebut, sapu ke muka ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis khusus sapu muka tu lepas berdoa tidak sabit. Jadi kalau kita doa, sudah tu turun je lah. Cuma ada juga sebagian ulama yang membolehkan, yang kata baik kita sapu muka ni berdasarkan kepada hadis Allah Ta'ala bila hamba dia angkat tangan, dia akan tolak tangan tu kosong. Jadi oleh kerana ada dalam benda dalam tangan ni, baik kita sapu kat muka. Itu di antara alasan-alasan yang diberi. Jadi kalau kita tengok orang sapu muka, biar dia sapu lah. Tak usah pegang tangan dia, jangan. Apa benda yang buat ni? Biar dia sapu, kita tak nak sapu, diam. Yang ketiga, memulakan doa dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah dulu. Kemudian berselawat kata Nabi SAW, dan tidak terlalu bersajak ketika berdoa. Ini dia panggil bersajak ni, setengah orang tu dia panggil i'tidak fi doa. I'tidak fi doa ni melampau dalam doa. Jemaah kita boleh tengok dalam majalah Solusi. Saya tak ingat CD yang keberapa. Saya dah tulis situ, sederhana dalam berdoa. Sebab setengah orang ni kalau nak doa, dia minta detail. Ya Allah, aku nak syurga. Biliknya 10. Tingkat 5. Dia punya pintu menghadap ke arah ini. Bawah dia ada 5 tali air. Itu dipanggil melampau dalam doa. Sama juga dengan orang nak kahwin. Ya Allah, aku nak kahwin. Cantik, tinggi, gemuk, warna cerah. Apa benda mu ni? Minta belaka. Kita minta yang mana sahabat. Berikanlah isteri yang salihah, yang cantik pada pandangan saya. Cukuplah tu. Saya cantik. Orang kalau mak kita kata, "Bodoh, dah aku cantik, nak kira apa saya yang nak kahwin apa sibuk." Banyak berlaku kes macam ni. Anak dia balik gini. Allah, mak saya jumpa, saya punya girlfriend lah cantik. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mak dia tengok, cantik lagu tu. Bukan mak yang nak kahwin, saya nak kahwin. Bahawa kita boleh runding lah. Bak kahwin nanti, sampai bak dia nanti, saya nak hurai panjang kat situ. Sebab saya tengok ada masalah, problem di antara mak dengan anak dalam masalah ini. Mak dia kena tahu, yang nak kahwin anak dia, bukan mak dia. Mak dia masuk tengok ayah dia dulu, berkenan dah. Orang lain tengok, mak tu. Macam tu juga dah. Tapi dah dia minat, yang kata apa dah. Jadi, jangan kita tidak dalam doa, jangan melampau. Nak syurga tu, macam ada seorang sahabat dia minta syurga, duduk sana sini, Nabi kata tak payahlah. Ini tidak dalam doa. Memadai kita kata, ya Allah beri kepada saya syurga al-firdaus al-a'la minal jannah. Memadai. Sebab Tuhan tahu nak pergi banyak mana pada kita dah. Jadi dalam masalah macam doa yang kita baca di bulan Ramadan tu, Allahumma ja'na bil imani kamilin, wali faraika muaddin, wa ala salati muhafizin, wali zakati fa'ilin, wali ma'indaka talibin, wali afrika rajin, wabil huda mutamassikin. Apa lagi? Wali afrika rajin. Tu cantik sampai situ. Sebab kita minta tu benda memang realiti. Nak keampunan, nak berpegang kepada sunnah, nak berpegang dengan kitab. Jadi cantik sampai itu. Tapi bila sampai mereka nak pakai sutera, sundus, istabrak, apa dibat, jenis-jenis sutera yang hebat-hebat belaka ni, lepas tu apa lagi?
Oh, nak minum air dengan gelas, berapa kaki, situ. Jadi ini dipanggil kadang-kadang pada penelitian sebagian ulama mengatakan tidak dalam doa. Memadai kita kata aku nak syurga. Dalam syurga tu ada belaka pakaian memang dalam Quran sudah sebut min dibajin wa istabraqi, sudah pakaian syurga sudah ada. Kenapa duk minta yang pelik-pelik lagi? Jadi itu di antara tidak dalam doa. Tapi kalau nak baca setakat yang tadi memang cantik. Saya baca sampai situ. Sebab doa ni kita hafal lama dah. Saya baca sampai situ kan. Tengok dalam majalah Solusi cantik dalam bab bersederhana dalam doa, melampau dalam doa tu larangan, dan juga melampau dalam zikir. Saya sebut itu panjang. Di antara melampau dalam zikir ni, imam belakang dia ada 5 orang je makmum, tapi dia punya zikir tu kuat sampai 5 kilometer boleh dengar. Ini pun tidak dalam doa. Doa perlahan-lahan cukup lah. Apa ni, tambah kalau masjid tepi jalan, orang ada makmum, ada orang masbuk, ada orang yang baru sampai, jadi kita duduk zikir kuat-kuat. Habislah kita, yang terakhir perbincangan kita iaitulah adab berzikir juga, bertaubat dan mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Ini adalah adab batin yang merupakan asas doa yang dimakbulkan. Di antara taubat kitanya, tengok makan minum kita, halal ke haram. Kalau yang haram, hapuskan. Sebab di antara halangan daripada mustajab doa itu, makan minum yang tidak halal. Jadi panjang lagi lah dalam kitab kita ni, dia beri kepada kita ringkasan. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang di dalam bab faslun fil aurat, fasal wirid-wirid dan kelebihannya mengikut waktu. Waktu pagi lain, waktu petangnya lain, waktu malamnya lain, waktu siangnya lain. Insya-Allah ini penting kerana kita ni memang orang yang suka beribadat, suka beramal, insya-Allah. Jadi saya yakin dan percaya dengan kehebatan kita ni, kita boleh buat. Ni ada soalan yang kita ada ni. Apakah hukum bacaan taranum dengan pelbagai jenis lagu seperti sekarang? Di dalam pertandingan-pertandingan, dari mana asalnya? Adakah dia termasuk daripada yang dilarang? Jadi saya, taranum tu memanglah adalah seni-seni bacaan tu ada. Kita pun tak kata baca Quran cara bertaranum, cara apa ni salah, tidak. Cuma biar seimbang. Kalau kamu boleh menghabiskan 2-3 jam satu hari berlatih taranum, kamu kena berlatih juga 3 jam berlatih memahami ayat yang kita baca. Baru ada faedahnya. Tapi kalau setakat taranum kerana nak ambil trofi, nak ambil hadiah je, Quran tidak diturunkan untuk berhadiah-hadiah. Dia kata ada setengah orang dia cakap tu di Mekah pun ada juga. Mekah dia bukan berlawan taranum, dia berlawan hafaz Quran. Ini faedah besar. Saya sangat setuju kalau pertandingan musabakah hifzul Quran. Yang paling hebat sekali, bacaan yang nombor 1, kita lantik dia imam-imam besar di masjid-masjid di seluruh negeri. Hari ni, tahun ni, nombor 1. Imam negeri mana kosong, tetap lantik dia di situ. Sebab kita nak imam-imam kita ni bebas daripada Quran besar tu. Itu tak balik Cina lagi tu. Hari ni kalau boleh kata ke masjid kecil ke masjid besar, banyakkan Quran besar ada kat depan. Maknanya imam tidak hafiz. Jadi kita nak imam yang berdikari dengan hafalannya. Setengah golongan gunakan hadis berkumpul untuk zikir sebagai dalil zikir secara jemaah, kumpulan tarekat. Jadi sebagaimana telah disebut oleh Ibn Jazir tadi, hadis berkumpul di situ bukan makna kita berkumpul kerana tu, tapi kebetulan kita berkumpul, kita baca Quran. Jadi dia dah orang dalam majlis ni tak payah imam nak baca Quran saya kena lari keluar sekejap. Tak. Dia duduk sekali, tak ada masalah. Dia boleh dengar, boleh itu. Dan kita berkumpul di zikir di sini bukan makna zikir satu. Zikir kita baca. Saya suruh tuan-tuan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi semua saya kata dalam masa 5 minit ni kita zikir. Semua baca. Seorang-seorang baca. Jadi tak jadi? Itu jadi majlis zikir. Wanita mempunyai suara yang aurat. Bolehkah kita menghafal dengan orang yang bukan mahram? Bukan muhrim mahram. Berapa kali betul tadi? Tak betul juga ni. Muhrim mana orang pakai ihram. Mahram itu orang yang haram nikah dengan kita. Jadi kalau boleh ada guru-guru yang ada wanita, yang perempuan, kita belajar taranum dengan dia lah, belajar Quran dengan dia. Kan itu lebih baik, lebih selamat daripada kalau tak ada guru laki-laki yang ada, orang lain tak ada. Jadi bolehlah kita belajar dengan dia. Tapi masalahnya baca hafal je lah. Kalau nak taranum apa benda ni memang menaik semangat. Pasal itulah walahum azabun alim pun sedap juga. Saya cerita
Allah yarham bapak saya ni cerita, zaman dulu tak ada TV. Jadi bila ada majlis-majlis keramaian, dia bawalah qariah wanita ni berlagu. Bukan sakak sedapnya bacaan. Dia bahasa lebih teruk pada tu lagi. Oi, sedapnya suara. Kalau boleh turunkan baka sekali. Sampai peringkat itu. Dahsyat. Jadi Quran tu jadi mainan, bukan jadi satu benda yang tu. Ni pokok qari marahkan saya ni. Saya baca buku agama yang mengatakan bahawa siapa yang menghafal Al-Quran dan diberi ganjaran itu boleh masukkan 70 orang Islam ke dalam syurga. Adakah itu sahih? Jadi ada setengah riwayat mengatakan orang yang hafalatul Quran ini, dia boleh bagi syafaat kepada keluarga dia, boleh bagi syafaat kepada keluarga dia. Tapi nak tentukan berapa puluh orang tu, kita kena cek pada hadis lah. Muslimah haid pegang Quran, dia pegang apa? Dia tanya, pegang tu kan apa? Nak angkat Quran ni, nak daripada jatuh, itu boleh diangkat. Cuma masalah haid ke, masalah tak ada wudu ke, pegang Quran ini, masalah khilafnya besar di kalangan para ulama Islam. Ulama Ahlussunnah ni khilafnya besar. Ada sebahagian mengatakan Quran ni boleh kita pegang tanpa ada wudu. Tetapi yang lain kata pegang berwudu itu baik. Jadi bagi saya, keluar daripada khilaf dalam masalah ini cantik, yang terafdal, yang terbaiknya, kalau nak ada wudu, nak pegang Quran, biarlah kita berwudu. Bahkan para ulama mengatakan di antara berkat ilmu itu, kalau nak ngaji ilmu pun, pegang kitab pun kena ada wudu. Itu dari sudut keberkatan, dari sudut kebaikannya. Tapi kalau orang itu perlu, maka dia boleh angkat dengan sebab-sebab yang tersebut. Perlu keperalah memakai sarung tangan, tak payah pakai sarung tangan apa lah. Kalau perlu tadi kita angkat je letak. Tapi kalau tak ada keperluan, tak payah kita angkat. Hadis yang sebaik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Soalannya kita mengajar ngaji Quran tapi telah tetapkan yuran tetap. Sindir kita ni. Kalau tak letak yuran, nanti student tak bayar. Guru memang pendapatan dan hasil mengajar, harap uruskan, ulaskan. Jadi masalah letak yuran ini bukanlah banyak sangat, mungkin RM20 sebulan. Itu kita kena tahu, zaman dulu dia tak ada yuran, tapi anak murid nak belajar kena isi tempayan guru dulu. Ingat ada orang lama-lama ni, nak naik rumah tu isi 2 beldi seorang letak. Itu yuran lah pada masa tu. Tak ada orang pertikai pun. Zaman kita gini, ustaz terpaksa kena sewa kedai, sewa bangunan. Ustaz sendiri terpaksa kena bagi allowance kepada orang mengajar. Tak banyak sangat pun. Jadi yuran-yuran yang dikenakan di sini bukanlah bercanggah dengan dasar Al-Quran itu. Kerana kita kena ingat, Nabi kita kan membenarkan sahabat yang pergi jampi. Pakcik itu kena gigit di skorpion ke apa, ular yang gigit dia tu, dia benarkan. Bahkan dia ambil sekandang kambing, bukan main-main. Betul juga dia ambil sebab pakcik tu bakhil sangat dah. Dia nak jadi tetamu di kampung. Orang kampung ni kata, tak wang, duduk di pinggir kampung. Tiba-tiba sakit bang minta tolong kita. Kalau kena saya letak tinggi juga tu. Tapi kalau orang tu jadi tetamu, saya ingat dia tak bayar pun. Memang kita ni berkhidmat. Tapi dia nak ajar kawan tu sebab tak menerima mereka sebagai tetamu. Cuma kalau melampau sangat, nak ngaji Quran dengan saya boleh RM500. Ini yang tidaklah. Mengambil kesempatan daripada Al-Quran ini satu perkara yang tidak baik. Apa lebih-lebih lagi hari ini, dekat-dekat Ramadan ni banyak package-package yang menawarkan pelepasan daripada kubur. Sampai dah sini, saya baru terima satu kes. Seorang makcik dia telefon, dia kata, Ustaz, saya telah diberi tawaran istimewa. Kata apa tawaran? Nak membebaskan mak saya daripada azab kubur ini. Ustaz tu kata, Ustazah, dia kata kena bayar satu kali khatam Quran RM500. Jadi insya-Allah untuk bebaskan mak awak ni, awak kena bayar 10 kali khatam Quran. Jadi RM5,000 kena cari duit. Makcik dia telefon direct saya. Dia kata, habis bayar dah? Dia kata, belum lagi. Saya tengah mesyuarat dengan anak-anak nak cari kat mana duit ni, nak bayar ni. Sebab saya sayang dengan mak saya. Lebih daripada tu lagi, dia kata, kalau dah cukup 10 kali ni, insya-Allah mak awak datang terus dengan pakaian yang cantik. Terima kasih pada anak cucu semua kerana telah membebaskan daripada azab kubur. Dia kata, wallahualam, kalau ada duit nak bayar, tapi cerita tu tak ada lah. Ini banyak dekat bulan Ramadan ni akan timbul dalam internet. Dia tak main cara main-main dah sekarang, online sekarang ni. Bayar, letak nama, bank in terus dalam akaun yang ada ni, kita akan bacakan Quran. Allahuakbar, macam-macam cerita hari ni. Kita kena ingat, ibadat ni kali dibuat kerana bayaran, adakah boleh pahala? Pada pandangan saya lah, apa yang saya baca dalam kitab-kitab, saya tetap bersama dengan kitab Aqidah Tahawiyah yang mempertahankan
pahala sampai kepada orang mati. Ada setengah ustaz dia kata, apa ni? Pahala sampai orang mati. Imam Syafi'i kata tak sampai. Tak usah tunjuk pandai sangatlah. Akidah Tahawiyah pun akidah Salafi yang mengatakan pahala sampai. Ibnu Taimiyah pun kata sampai pahala. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh 35 dalil dia bawa sampai pahala. Nanti kejap saya keluarkan kitab Ar-Ruh ni dalam bab yang ke-16 yang bincang tentang sampai pahala orang mati. Saya kurang ada salah untuk menghilangkan kekeliruan. Tapi kita kena bezakan di antara amalan-amalan yang dibuat tu. Yang dibuat kata 3 hari, 7 hari, itu lain cerita. Jadi sama juga dengan amalan bayaran-bayaran, fees yang dikenakan itu. Sampai 10,000 nak bebaskan mak tu. Itu cerita lain. Jadi bulan Ramadan ni banyak sibuk. Boleh ke benar ada seorang ustazah berkata selemah-lemah iman adalah khatam Al-Quran sebulan sekali. Nasib baik dah tu. Sebulan sekali tu bukan lemah dah tu. Hebat dah tu. Saya takut tahun sekali pun tak khatam. Ini dia selemah-lemah iman. Tak apalah, kita ni mengakulah kita ni OKU dalam bidang ibadah. Tapi jangan tertinggal Al-Quran. Bacalah sebanyak mana. Saya tahu bukan orang tak nak baca. Ada sebagian jemaah kita ni dia mengaku betul, saya ni ustaz, saya nak baca Quran tapi saya nangis tak jawab. Saya tahu lah dia tak kerti baca Quran. Bila musim haji saya bagi tugas, awak kena baca Quran. Paling tidak pun satu pergi Arafah ni sekali khatam. Dia main mengadu dengan saya suka ustaz bukan tak nak baca. Habis saya memang tak kena kata. Saya ni memang buta huruf. Saya tahu Fatihah, Qul Huwallahu Ahad, takat tu je tahu Ustaz. 3 kul dia tahu. Saya kata baca yang tu. Habis peganglah Quran tu. Takut orang tengok tak baca sangat, jadi tawar sangat saya punya arahan tu. Dia mengaku, boleh katakan orang kita ni setara dengan negara Cina komunis dulu. Komunis dulu waktu saya melawat Cina, cerita dekat sini kan. Lepas maghrib, dia ada kelas. Dia tak ada dah kuliah umum, atas masjid tak ada. Dia ada kelas, keliling masjid ada kelas. Dia kata ustaz nak masuk kanan ke kiri. Saya kata saya masuk semua. Dia termasuk belah ni dulu. Masuk belah kanan ini, yang belajar Abata Sajahah ni, orang tua-tua belakang. Dia kata ini kesan peninggalan Mao Zedong zaman komunis dulu, yang tidak benarkan solat, tak benar baca Quran, tak benar apa-apa. Maka orang tua ni terpaksa masuk tadika balik, masuk pasti semula, baca Quran. Tak apalah, sempat lagi. Kita pergi sebelah kiri masjid, ni generasi sekarang. Orang budak-budak yang baca Quran. Jadi sempat lagi dia baca Quran. Jadi kalau di negara Malaysia yang telah merdeka 56 tahun ni masih lagi ada setara dengan negara komunis Cina tu, berat tak berat kita? Berat. Siapa yang nak ambil masalah ni? Jadi kalau ustaz-ustaz kita menghabiskan masa dengan duk cari kerja lain, tidak tumpu kepada nak menyelamatkan manusia hari ni, berat kita. Berat tak berat? Berat. Saya tengok ada ustaz-ustaz kita ni hebat dia. Dia boleh Islamkan orang kafir. Hari-hari dia boleh Islam. Tiba-tiba kita pertikai pula dia ni. Allahu Akbar. Mungkin seorang habuk kamu tak Islam kau kan tu. Apabila sebelum macam mana kita nak khusyuk dalam salat, dan bolehkah kita mengajar budak yang berumur 4 hingga 5 tahun tapi sedangkan kita belum menghafal Al-Quran? Tak ada masalah. Kita hafal dia pun kita tengok Quran kan. Jadi oleh kerana otak kita ni jam dah, nak hafal Quran tak boleh. Kita hafal anak kita, cucu kita yang masih fresh otak dia boleh masuk Quran. Jadi tak apa, kita hafal dan kita tengok tengok kita punya mushaf. Ayat 1000 dinar surah At-Talaq, adakah dibolehkan membacanya sebagai zikir seperti ada tertulis dalam setengah-setengah kitab? Tak ada riwayat yang sahih yang mengatakan ayat 1000 dinar. Ayat nama 1000 dinar pun tak ambil di mana. Tak mari dalam hadis alfu dinar dalam Quran, tidak ada. Tapi ayat ini telah digunakan oleh sebahagian orang. Waktu saya ceramah tentang cerita dalam Al-Quran, ada seorang ni bangun. Dia kata hebat ustaz ceramah. Dia kata nak puji ni ada benda apa? Dia kata ustaz baca surah Al-Kahfi yang Nabi Musa dengan Khidir pergi baiki dinding anak yatim tu, harta. Dia kata bukankah dalam harta, dalam harta anak yatim tu dinar dengan dirham? Tahulah nak pergi ke mana kan? Nak cerita dia nya, yang kita kena pakai dinar dengan dirham, tak boleh pakai duit kertas. Saya senyum. Saya kata betul, pandai sungguh awak cari. Tafsir mana yang kata dinar dirham tu? Kalau tafsir tu sebut dinar dirham, confirm betul 1000%. Sebab zaman dulu tak ada orang pakai duit kertas. Semuanya pakai dinar dirham lah. Apa yang pelik? Dia kata ustaz, saya nak suruh ustaz highlightkan bahawa kita ni kena kembali pada dinar dengan dirham. Saya kata saya nak kembali juga, tapi saya nak beli dinar awak tu dengan duit mana? Sudah. Macam cerita. Jangan kita ustaz ni jangan mudah terperangkap. Jangan mudah terperangkap. Orang attack sikit, kena lalu. Berat kita.
La ilaha illallah. Saya ada dua soalan. Apa ni? Macam mana kita nak nasihat orang yang jahil untuk menutup aurat dengan sempurna? Dan adakah orang yang menghafal Al-Quran dulu baru maknanya boleh? Dua soalan. Yang pertama, orang yang jahil tak tutup aurat. Yang tak jahil pun tak tutup aurat juga sekarang ni. Kan? Masalah ini masalah bukan masalah yang payah. Bagi orang yang beriman, yang dia tahu undang-undang Islam, dia tahu ini kewajipan dia sendiri. Kewajipan dia, maka dia buatlah sebagaimana dia wajib salat, dia wajib juga tutup aurat. Masalah makna dengan bacaan, gembar dua sekali. Kita boleh baca taranum, boleh baca ni, dan kita boleh baca ertinya sekali dalam terjemahan yang ada. Saya baru mengenali Al-Quran, alhamdulillah. Boleh baca tapi merangkak. Dan saya ditegur lambat membaca ketika kelas. Jangan ditegur lah Ustaz Yunus. Rakan saya tu menyuruh saya lebih banyak berlatih dari hadir kelas lain. Seperti kelas ni. Suruh berlatih Quran lah. Tidak betul rakan awak tu. Saya kurang berlatih di rumah tapi masih mencuba untuk surah-surah lazim. Jadi kelas Al-Quran dia ada masa dia. Jiwa kita pun kalau duduk Quran saja mungkin kita letih juga. Baik kita mari belajar hari ni kelebihan baca Quran. Kenapa tidak faedahnya? Ada banyak lagi. Nanti siri yang akan datang kelebihan zikir-zikir. Ini semua motivasi kepada kita lebih menguatkan. Cuma kita kena ingatlah, saya bagi khabar gembira kepada yang bertanya ini. Nabi kata, orang yang mahir baca Quran bersama dengan malaikat al-kiramil bararah. Tapi orang yang baca Quran dengan terangkat-rangkak, wahwa yuta'ti', maka rangkak baca Quran. Falahu ajran, dia boleh dua pahala. Satu pahala baca Quran, satu pahala letih nak habiskan surah yang dia baca tu. Merangkak tu. Tahniah boleh dua pahala. Tapi jangan yang pandai ni nak merangkak pula, jangan pula. Tukar pula tuan. Ada kesunat bagi kita mengaminkan doa dalam program TV. Ustaz baca untuk dia ya tu. Amin, amin. Nak baca amin sebagai orang panggil jiwa manusia. Bila dengar orang doa, dia amin tak jadi masalah. Bahkan kalau menyentuh perasaan dia sendiri, insya-Allah dengan alat yang moden ni orang tu doa depan kita. Nah, boleh aminkan. Cuma tidak disyaratkan. Macam kita dengar azan dalam radio. Apakah kita wajib kena jawab? Tak wajib jawab. Tapi kalau kita jawab, insya-Allah boleh pahala. Cuba jawab azan lah. Jawab azan ni kita ikut dia kata, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar juga. Jangan pula marah. Azan dalam radio. Habis nak dengar lagu lain. Tak payah. Jawab azan tu boleh pahala jawab azan. Kalau tidak boleh pahala azan pun. Sebab dalam radio. Cuma dari segi hukum tak wajib. Yang wajibnya kita kena jawab azan yang kita nak pergi salat. Bukan wajib lah mana yang kita kena jawabnya. Jadi kalau kita tengah jalan tu ada lima mikrofon. Dalam radio satu. Dalam telefon satu, dua. Azan. Duk berlawan. Buka tingkap masjid belah ni satu. Kita nak jawab yang mana? Ulama kata kita kena jawab azan yang kita nak pergi. Masjid mana kita nak pergi? Kita ingat bila ni aku nak pergi. Jawab yang tu. Ada cadangan daripada pendakwah yang mencadang kita menukarkan sebutan Al-Quran yang mewakili kepada naskah Al-Quran kepada mushaf. Tak ada masalah. Nak panggil Quran ke, panggil mushaf ke, panggil apa, satu istilah. Tapi mushaf tu maknanya ni lah, Quran yang bersurat ni. Tak sadu banyak sangat istilah lah. Kita banyak menggunakan apa ni, beramal dengan Quran. Tak apa nak tukar-tukar lah. Baca ayat Quran doa dalam sujud boleh? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu Quran tapi kita niat dia baca doa. Macam doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati dalam sujud. Niat baca doa. Sama juga tadi soalan, kalau orang perempuan tak boleh salat. Haid. Nifas, boleh tak boleh dia baca zikir petang, pagi? Yang ada ayat Quran, ada 30, ada ayat kursi, boleh baca. Boleh ke dalam usul fiqh ada istilah dalil qat'i dan dalil zanni serta pecah-pecahannya? Boleh Ustaz jelaskan? InsyaAllah. Nak tunggu sampai pukul 1. Dalil qat'i itu makna dia qat'i ada dua. Satu dia panggil qat'i subut, qat'i dilalah. Mana qat'i subut dalam Quran sabit semua dah, mutawatir semua Quran, tak ada Quran yang tak mutawatir. Tapi dari segi dalalahnya apakah sama? Macam quru. Salah satu quru, 3 quru. Orang perempuan yang bercerai kena tunggu 3 quru. Jadi quru situ ada yang kata haid, ada yang kata suci. Itu pun tak qat'i dilalah. Jadi adalah perbahasannya banyak, cantiklah. Sebabnya soalan ini menunjukkan dia ni pelajar. Ada yang mengatakan
Imam Mahdi termasuk perkara usul dan mengatakan tentang perkara furu', boleh Ustaz jelaskan? Saya ingat perbincangan ini telah dibahas panjang. Nah, jadi kenapa kita nak ulas? Tanya yang lain lah. Kalau kita baca surah dari ingatan dan tidak buka Quran, adakah ia juga dikira sebagai membaca Al-Quran? Qiraah di sini bukan mana tengok. Tak syarat tengok. Kalau kita baca pun baca qiraah Quran. Cuma kalau tengok tu boleh pahala mata tu, daripada kita duduk melilau tengok atas itu. Doa musafir pun mustajab kan? Naam, sahih. Jazakallahu khairan. Kalau orang musafir, di antara doa yang mustajab, dalam kitab ni dia buat ringkas. Dia tak bawa semua. Kalau nak tengok semua, tengok dalam buku doa yang ditulis oleh Syekh Sa'id Qahtani itu, dia detail itu. Di mana tempat mustajabnya, di mana waktunya, cantik. Tapi dalam kitab kita ni lebih kepada asas yang dia buat. Saya musafir tidak digalakkan untuk sunat salat 12 rakaat menurut sebahagian pendapat. Bagaimana saya hendak melakukannya kerana musafir dan melakukan salat jamak dan qasar? Jadi memanglah kepada asasnya, oleh kerana musafir itu sendiri diberi kelonggaran untuk jamak. Jadi kalau kita nak tambah lagi itu tidak menjadi satu sunnah orang musafir melakukan salat sunat itu. Tapi kalau kita buat tidak menjadi kesalahan. Tidak kata melanggar etika salat sunat, tak. Boleh kita buat. Cuma yang disebut oleh para ulama, Nabi SAW di dalam musafir dia tidak tinggalkan salat witir. Itu di antara yang disebut dalam salat musafir. Jadi kalau kita rasa kita ni kuat, boleh buat, tidaklah menjadi satu halangan dalam masalah ini. Kerana umum salat sunat itu dia tak sebut musafir ke tak musafir. Tapi dari segi subut daripada perbuatan Nabi, itu kita kena teliti kepada keadaan yang tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.